وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya. Hari ini dapat sekali lagi kita berkumpul, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan adalah untuk sedikit sebanyak menggunakan pola fikir yang Allah beri kepada kita, untuk sama-sama kita berikan sesuatu dengan fikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Seperti mana kalau hari Jumaat, tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering ingatkan kepada anak-anak pelajar yang ada di kawasan tempat saya imam lah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selalu pesan, tolong kembalikan masa yang Allah beri kepada kita yang tak mungkin kita dapat balik. Tolong berikan lebih kurang 10 ke 15 minit, senyap sekejap untuk berikan semula waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya alhamdulillah khutbah Jumaat di kawasan saya ini, Allahumma salli ala Muhammad, tenang kawasannya. Begitulah keadaannya. Pelajar-pelajar tu mungkinlah kan dia nampak yang bercakap, pun kadang-kadang ada pengusi yang bercakap, kadang-kadang timbalan ataupun saya sendiri bercakap. Mungkin takutlah begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, Allah yang mengetuk hati kita, maka hari ini kita gunakan pola fikir kita untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jomlah kita fikir tentang Allah Subhanahu wa taala melalui satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yastaghfirillah, may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah." Minta maaf. "May ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, thumma yastaghfirillah, yajidillahu ghafurur rahima." Siapa-siapa yang menzalimi Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Apa yang ayat tadi tu? Siapa-siapa yang menzalimi diri dia, kemudian meminta ampun, summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, summa yastaghfirillah, yajidillahu ghafurur rahima. Ketahuilah yang Allah itu akan mengampunkan, dan ketahuilah Allah itu adalah sifatnya Maha Pengasih dan Penyayang. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, hari ini saya nak sebut tentang sisi yang berbeza sikit. Kita nak cerita tentang kebaikan dan juga ketegasan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu dia sangat rindu dengan pendosa. Dia sangat rindu dengan orang yang buat dosa. Bukan rindu sebab dia tu orang soleh, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak. Allah sayang seseorang bukan sebab kok kan tak patut kan pendosa ni Allah duk rindu kat dia. Kan tak sepatutnya begitu. Tuan-tuan, bukan. Itu kalau kita hitung-hitung, maka jangan kita analogikan yang Allah itu macam kita. Macam kita bilang yang Allah kan apa, Allah suka-suka je cakap macam ni. Suka-suka je cakap Allah ni duk rindu sangat dengan orang yang berdosa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah yang Allah ini dia Allahumma salli Muhammad. Apa tu maksudnya tu? Allah itu dia ada perasaan tak enak, dia panggil tak selesa. Allah itu ada perasaan tak selesa. Memang ada masa keadaan, tuan-tuan, Allah ni dia minta kita untuk beribadah pun ada keadaan Allah tu seolah-olah rasa tak selesa untuk meminta kita beribadah. Memang ada Allah tu rasa berat kalau kita minta tu. Kita kalau Allah nak suruh kita buat, Allah kadang-kadang ada rasa berat nak minta kita buat. Beza dengan kita, tuan-tuan. Kalau kita minta, tak mungkin Allah itu akan menolak permintaan kita.
justru meminta kepada Allah itu ibadah. Jadi makin banyak berdoa, makin banyak pahala. Sebab berdoa dalam agama kita ni sebahagian daripada ibadah. Cuma namanya bukan ibadah muqayyad lah. Ibadah muqayyad tu macam solat 5 waktu. Dah jelas waktunya, dah jelas cara-cara dia. Adapun ibadah mutlak, doa lah. Erti mutlak tu lebih bebas. Bila-bila sahaja. Yang dibaca tu apa sahaja. Bahkan kadang-kadang apa macam sembarang-sembarang sikit doa kita tu. Kita doa tak ikut Nabi, tak ikut apa, kita tak susun bahasa kita tu. Doa sahaja. Itu namanya ibadah mutlak. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita tak ada hafal bahasa Arab, akhirnya kita doa dengan bahasa yang kita mampu. Tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada apa-apa semampunya. Jadi berdoa kepada Allah itu ibadah. Allah senang sangat diminta. Sampaikan Allah itu rasa malu kalau ada yang minta terus Allah tak kabulkan. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Allah itu malu. Allah itu punya rasa malu. Justru Allah itu maha pemalu. Banyak hadis-hadis ni Allah pemalu kan. Antaranya ada suatu hadis Nabi SAW. Lepas Sayyidina Osman datang ke rumah Nabi SAW dalam keadaan Nabi ketika itu sakit. Maka mula-mula tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Abu Bakar datang. Nabi tak pakai baju ataupun Nabi pakai baju tapi tak terlalu kemas macam tu. Dan Nabi biarkan saja. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Sayyidina Umar datang menziarahi Nabi ketika Nabi sakit itu, maka Nabi pun biarkan pakaian begitu. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Osman datang. Bila Sayyidina Osman datang, dia beri salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dia beri salam, maka tuan-tuan, ketahuilah ketika itu Nabi itu ketika itu langsung terus merapi-rapikan pakaiannya, mengemaskan pakaian-pakaiannya. Dah semua dah cantik, dah kemas semuanya. Barulah Sayyidina Osman itu dibukakan pintunya. Maka ditanya, kok sampai macam tu sekali Nabi? Nabi ni Sayyidina Osman datang sampai macam tu dilayan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama dengan yang lain. Apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Nabi SAW, jangankan saya, kata Nabi SAW. Allah je sudah malu kepada Sayyidina Osman. Allah pun malu kepada Sayyidina Osman. Apatah lagi Nabi SAW, maka Nabi merapikan pakaian ini. Satu hadis yang menunjukkan yang Allah itu ada sifat malu. Terus Allah itu malu dalam satu hadis Nabi SAW. Ada hadis lain banyak ya Allah, tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah malu kalau ada hambanya. Ada hadis yang lain. Sesungguhnya Allah itu malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya. Ini juga dalil bahawa berdoa boleh angkat tangan. Jadi tak perlu kita nak debatkan. Boleh tak angkat tangan, boleh tak guna kaedah doa tunjuk dengan jari tunjuk satu begitu. Boleh tak? Tuan-tuan yang macam-macam cara doa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pakai analogi culture manusia kita, kalau kita berdoa sebegini, dia seolah-olah kita perintahkan Allah. Seolah satu perintah lah. Ya Allah, kau gini sekian. Tapi kalau dalam agama, dalam acara agama ini, itu bukan pemerintahan. Cuma Allah seolah-olah macam ya Allah, aku ni sangat berharap. So begitulah maksudnya begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke doa perintah macam tu kan? Dulu saya pernah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak lah yang biasa tanya, Ustaz boleh ke doa begini Ustaz? Doa tu macam suruh, macam kita nak marah tuan. Ya Allah macam nak marah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa agama ni dia tak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, agama tak pakai perasaan. Kan Nabi tuan-tuan, kadang-kadang dia berdoa tu macam ni. Kadang-kadang dia berdoa tu terbalik. Kadang-kadang dia berdoa tu tak pakai tangan terus. Kadang-kadang angkat Allahumma salli Muhammad, angkat jarinya. Kadang-kadang tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Nabi tu kan sallallahu alaihi wasallam. Kalau naik kenderaan, kalau Nabi naik kenderaan sallallahu alaihi wasallam, kuda lah ataupun unta dan sebagainya. Nabi tu dia tak mungkin nak angkat tangan sebab dia tengah pegang kuda. Kalau dah naik unta tu ginilah kan, gini saja, jadi tak dia angkat tangan sebegitu. Ataupun nak makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan hanya membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa mengangkat tangan. Walaupun boleh ditambah Allahumma lakal sumtu misalnya, Allahumma barik lana sebagai contoh, tetap juga Nabi sallallahu alaihi wasallam
meneruskan ibadahnya tanpa mengangkat tangan. Banyak cara doa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh yang paling dekat adalah bismikallahumma amutu wa ahya. Doa tidur kan, ataupun doa tidur yang panjang lah. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Doa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Apa pun doa itu, kalau nak tidur ni tuan-tuan, kita dah tak ada angkat tangan dah tuan-tuan. Tak ada dah. Tapi boleh juga kalau nak tidur tu kita angkat tangan. Boleh saja, tak ada masalah. Sebab Nabi juga kadang-kadang doanya angkat tangan. Buktinya, sesungguhnya Allah itu malu, kata Nabi SAW. Kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, lalu Allah tidak mengkabulkan permintaannya, kan Allah itu malu. Malu ni Allah tu boleh malu. Maka Nabi SAW, Nabi pun angkat tangannya. Tak gini, gini. Tak gini, angkat tangan. Kalau perang Badar tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, lagi tinggi diangkat oleh Nabi SAW. Kalau kita tuan-tuan, kita nak angkat setinggi macam Nabi SAW gitu, dia time-time kita nak dapat jodoh je tuan-tuan. Oh, ini perempuan yang aku suka ni. Tu tuan-tuan, depan Kaabah tu angkat begini tuan-tuan. Jadi perang badarnya kita ni, bila kita bujang nak melamar seseorang, perang badar kita. Perang badar Nabi SAW 313 orang yang terakhir dalam Islam ketika itu. Kita ni tuan-tuan, lamaran itulah perang badarnya kita. Lagi-lagilah kalau kita menghadap calon mertua yang ayah mertuanya itu berkumis, kita panggil apa? Misai tebal. La ilaha illallah. Bererti kita seolah-olah sedang menghadapi musuh yang paling kuat ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah macam ini nak melawan sesuatu bapa mertua yang sangat kuat, ini kena ada mukjizat ni. Seolah-olah begitu tuan-tuan. Sehingga doanya malam tu tuan-tuan, kalau kita sebegitu menghadapi ujian berat itu, kita ni malam sampai boleh bangun dan doanya itu tuan-tuan sangat lama. Itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan tengok Allah itu seperti kita tengok makhluk-makhluk yang lain. Pasti Allah lebih baik daripada makhluknya. Pasti takkan bisa, takkan boleh dibandingkan. Kalau ada ayat-ayat yang macam analogi itu bukan perbandingan. Dia lebih kepada analogi supaya kita ni boleh fikir. Hari ni kita nak cerita buat fikir lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam itu memang ajarkan kita, melatih kita untuk fikir. Afala ta'qilun. Dalam Al-Quran tu banyak sangat ayat fikir. Afala ta'qilun. La'allakum tatadhakkarun. La'allakum tadhakkarun. La'allakum tattaqun. La'allakum tatafakkarun. Apa lagi? Am hasibatum. Banyak lagi. Falyanzuru. Semuanya tentang berfikir. Jadi kalau ada istilah yang seolah-olah analogi di dalam Al-Quran, ataupun istilah-istilah yang membuatkan kita dilalaikan ibadah. Sebagai contoh, kita tunjuk gini dalam berdoa, orang petikan. Tak payah fikir dah tuan-tuan. Taat sahaja. Taat tapi kena fikir. Jangan taat tanpa berfikir. Sebab agama ini milik orang-orang yang cerdas. Dibawa oleh orang-orang yang paling pandai di muka bumi. Dan kecerdasan itu kecerdasan itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tak cukup dan harus kita seimbangkan, harus kita gabungkan dengan keimanan, barulah namanya Rabbaniyah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pandai sangat kan, pandai sangat Nabi SAW. Nak cerita Nabi ni duk pandai sangat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerdiknya Nabi. Nabi ni turun ayat pertama. Turun ayat satu juz surah Al-An'am. Nabi itu SAW pernah turun kepada Nabi SAW. Ayatnya terus sekali jalan satu juzuk. Satu juzuk itu Nabi hafal semuanya sekali baca. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma sekali dengar daripada Jibril alaihi salam, maka Nabi dengar dan Nabi hafal kesemuanya. Lebih kurang 10 muka surat. Minta maaf, lebih kurang 11 pages, 11 helaian silap. 11 helaian.
Maknanya 22 muka surat, surah Al-An'am itu Nabi hafal dengan sekali dengar sahaja. Nak menunjukkan agama ni turun pada orang cerdas. Makanya agama ini untuk kita fikir, bukan sekadar taat kepada Allah begitu-begitu, tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengar Jibril alaihi salam baca surah Al-An'am. Dah selesai Jibril alaihi salam baca, naik ke langit. Belum sampai ke langit lagi Nabi dah hafal dah. Dalam satu hadis disebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi jumpa sahabat, Nabi sampaikan kepada sahabat, "Wahai sahabat, dah turun kepada aku ayat yang lebih baik, yang lebih saya cintai daripada langit dan bumi. Iaitulah yang dibukakan dengan alhamdulillah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bacakan satu juzuk tersebut. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud, dia cakap, "Wahai Rasulullah, saya dah hafal ya Rasulullah." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sekali baca hafal dah. Cuma dalam keadaan ini tuan-tuan, ulama sebut apa? Tengok sifat tawaduknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Ibnu Mas'ud itu radhiyallahu anhu, dia cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, aku dah hafal dah," walaupun sekali baca yang Nabi baca tu, sekali baca je. Ibnu Mas'ud dah hafal. Nabi tak pernah cakap apa? Tak payahlah. Nabi tak pernah cakap gitu tu. Tak payahlah. Aku tadi pun sama juga dengan Jibril. Jibril tak sampai atas lagi aku dah hafal. Tak ada tuan-tuan. Nak tunjuk tawaduknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Nabi ni ditunjuk macam dia tu tak mampu capai seperti mana Ibnu Mas'ud. Diam. Sebab nak menunjukkan, nak appreciate, nak menghargai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang ulama menamakan ianya sebagai Ra'fah. Namanya Ra'fah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni suka, kita panggil apa? Meremehkan orang, marah orang. Kalau Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah remeh ataupun marah orang. Walaupun beliau pasti dan beliau itu confirm, beliaulah yang paling atas. Dia bukan orang yang biasa-biasa. Tuan-tuan, akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh gitu ya Abdullah. Macam tu Abdullah Mas'ud. Cuba baca. Aku nak dengar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai sahabat yang lain. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi Allah lebih tahu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Allah lebih tahu sebab Nabi pasti dia lebih hafal ayat tersebut. Sebab Nabi itu yang mengajarkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampailah beliau itu boleh menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalaulah Nabi tak menghafal dengan baik, dah tentulah sahabat pun takkan dapat menghafal begitu. Bahkan Nabi itu mengulang tanpa satu huruf yang salah sekalipun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, padahal cuma sekali dengar sahaja. Bererti Nabi itu orangnya cerdas. Orangnya sangat hebat hafalannya, kuat hafazannya. Dan lagi jangan kita tengok kecerdasan hanya dengan boleh baca dan boleh tulis. Sebab kalau kita nak baca sejarah, bacalah dengan analogi, dengan pandangan persepsi sejarah. Jangan baca sejarah dengan persepsi kemodenan kita. Itu suatu yang kita panggil keliru. Saya tak bilang keliru. Macam mana saya nak sebut tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak kata baca sejarah dengan persepsi kita itu salah. Tak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tapi keliru tuan-tuan. Keliru dengan salah ni lain tuan-tuan, dia berbeza. Kalau dalam bahasa fiqahnya itu, Allahumma salli Muhammad, kalau salah tu bahasa fiqahnya kita panggil batil. Kesalahan lah, batil. Kalau yang benar tu hak lah, hak dan batil. Tapi kalau keliru ni kita panggil khata'. Yang benar tu kita panggil thawab. Kalau keliru ni kita panggil khata'. Suatu dia bukan kesalahan. Macam mana saya nak sebut? Tapi berbeza tuan-tuan, kekeliruan dengan kesalahan. Yang benar tu, kalau keliru tu lawan dia adalah thawab. Thawab ni maksudnya bila kita perasan kita ada buat sesuatu yang keliru, kita tukar jadi benda yang baik, maka akan jadi dapat pahala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah
tapi kita pakai persepsi moden, persepsi yang kita sedang duduk sekarang ni. Contoh tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil yang tadilah. Kita kata uh, orang tu cerdas sangat ke? Tapi kenapa dia pandai? Tapi kenapa orang cakap dia pandai sedangkan dia tak pandai baca dan tulis? Seperti Nabi SAW. Kalau kita pandang persepsi moden seperti itu, sebab zaman sekarang ini pintar, cerdas, pandai itu dilihat daripada kemampuan baca dan menulisnya. Tuan-tuan tengok macam mana di tadika, di sekolah rendah, macam mana mereka itu berlumba-lumba. Kalau tak pandai tulis, masuk kelas pemulihan. Tak pandai baca, masuk kelas pemulihan. Sebab zaman sekarang pintar dan cerdas itu mula dengan pandai membaca, menulis, bercakap. Tuan-tuan, berbeza dengan zaman terdahulu. Sebab tu saya kata saya nak buat satu pemikiran yang sampai nanti tuan-tuan yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah tu sifatnya maha pengampun. Zaman dulu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, culture belajar ni dia tak bukan melalui baca dengan tulis, bukan. Zaman Nabi SAW, belajarnya dulu melalui hafazan. Jadi orang yang pandai, pintar, cerdas di zaman Nabi itu SAW adalah orang yang paling bagus hafazannya. Manakala yang paling pintar, paling cerdas, paling pandai zaman sekarang adalah orang yang pandai, hebat menulis dan membaca. Tuan-tuan tengok kalau orang tu pandai menulis tuan-tuan, macam mana kita angkat dan kita wowkan dia. Sampai kita pun sekarang ni, culture kita tengok seseorang tu pandai sangat menulis, bercakap sebagai contoh dengan bahasa-bahasa yang puitis, kita akan rasa macam wow, macam mana boleh kepala dia keluarkan sebegitu. Seolah-olah dia sangat pintar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna pintar dan cerdas zaman sekarang adalah yang pandai menulis membaca. Bahkan sebenarnya sekarang ni pun tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, zaman now, zaman la ni kan, kita panggil nahardah bahasa Arabnya. Zaman sekarang kan, kalau kita tengok zaman sekarang tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia pintar, cerdas itu dah mula beralih arah pula. Bukan lagi pada menulis dan membaca. Kita dah mula beralih ke arah yang lain. Apa dia tuan-tuan? Kita dah mula beralih ke arah kalau tak pandai baca tulis sangat tak apalah, tapi kita kena pandai aplikasi. Kita dah lebih kepada touching ni kan, semuanya di hujung jari. Bahkan kadang-kadang tak payah pakai apa-apalah, kita ambil Google saja, googling saja. Nak tunjuk simpelnya zaman sekarang, berubah pintar tu tuan-tuan. Kalau orang pandai komputer, orang akan anggap wah dia paling hebat. Sampai tahap orang lama-lama ni, walaupun dia orang yang cerdik pandai, dia tengok orang muda pandai main komputer, dia akan rasa dia lemah. Dia akan rasa macam orang tu lebih pandai. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mungkin sekarang dianggap agak moden, agak kita panggil apa, moden lah. Dia kadang-kadang dah nampak macam tak pintar lagi. Istilahnya moden lah. Kalau dia kalau dengar ceramah tu, dia dah tak pakai, dia dah pakai streaming sebagai contoh. Kalau ataupun kita boleh lihat, kita boleh tengok recording YouTube dan sebagainya. Jadi orang-orang yang lama-lama dia tak pakai benda-benda streaming ni. Jadi mereka ni akan rasa seolah-olah kita lebih pandai. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu zaman-zaman terdahulu tak pakai recording, tak pakai application. Recordingnya itu di sini, recordingnya itu di dada, recordingnya itu di kepala. Sehinggalah culture model belajar di zaman Nabi SAW dengan zaman sekarang itu sangat berbeza. Sehinggalah kita tak boleh judge, kita tak boleh apa kita panggil judge ni, kita tak boleh macam menuduh seolah-olah kita tak boleh tengok persepsi sejarah itu dengan persepsi moden kita, tak boleh. Sama macam tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya bagi contoh satu lagi, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam duk menikah dengan kanak-kanak di bawah umur. Kalau kita pandang dengan persepsi moden, kita akan rasa memang 12 tahun ataupun 11 tahun itu sebagai kanak-kanak zaman sekarang ni, kanak-kanak bawah umur.
under age kita panggil kan, under age lah kan. Bawah umur sangat-sangat. Tak boleh. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tapi di zaman Nabi SAW, kalau kita baca sejarah yang lebih lengkap, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita nak tahu kisah sebenar Aisyah radhiyallahu anha sebelum dilamar oleh Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah itu dah sangat kita panggil hot lah. Dia seorang wanita yang terkenal, dikenali sangat, hot sangat. Maksudnya ramai lelaki yang cuba melamar dia. Bahkan sebenarnya ketika mana Nabi SAW melamar Sayyidatina Aisyah itu, sebenarnya ada seorang lelaki yang masih belum beriman, yang nama anaknya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni salah satu orang kafir, tapi dia pelindung Nabi SAW. Dia macam Abu Talib lah. Lepas Abu Talib itu wafat, yang menggantikan tugasan Abu Talib untuk menjaga Nabi SAW adalah Mut'im namanya, Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi melamar Sayyidatina Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha itu sebenarnya dah ditunangkan dengan anaknya Mut'im. Tuan tengok, Nabi itu dia tak tahu pun yang Sayyidatina Aisyah ni dah jadi tunangan orang. Akhirnya Nabi SAW dapat mimpi. Apa mimpi Nabi SAW untuk melamar Aisyah radhiyallahu anha? Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW mimpi dapat kain sutera daripada syurga. Bagi tahu Nabi, Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi untuk melamar Sayyidatina Aisyah. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Bagi tahu, ya Abu Bakar, saya mimpi melamar Aisyah. Saya mimpi melamar Aisyah radhiyallahu anha. Situ saya tambahlah. Nabi tak sebutlah kan. Saya bermimpi melamar Aisyah, anakmu. Apakah pendapat kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar minta masa sekejap. Diam-diam Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Mut'im. Sebab Abu Bakar ni dia rasa kalaulah yang lamanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi yang bisa tolak? Siapa lagi yang boleh tolak? Ya Nabi yang lama kan. Jadi jangankan untuk Nabi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa dulu saya lupa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi sekarang? Untuk Nabi akhirnya tuan-tuan, diam-diam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke Mut'im. Datang jumpa Mut'im radhiyallahu anhu, minta maaf, datang ke Mut'im kan, datang ke Mut'im, duk telefon, dia angkat telefonnya. Sebab yang tak dia angkat dia tadi gitulah kan. Kalau cerita moden sekarang tuan-tuan. Akhirnya bila dia angkat telefonnya, Sayyidina Abu Bakar duk bercakap, ada apa Sayyidina Abu Bakar, ada apa ni, ada apa. Jom ada masalah ni, jom kita jumpa kat kafe ya, bistro, kita jumpa bistro je, jumpa. Gitulah keadaan sebegitulah tuan-tuan, agak kecoh ketika itu. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduklah mereka berdua di suatu tempat. Macam mana ni? Saya ada suatu masalah besar, berat sangat nak beritahu. Tak cukup, tak rasa macam tak cukup baik nak beritahu kamu. Lepas tu kata Mut'im, ada masalah apa? Kan kita dah biasa kawan, dah lama kawan. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kau kenal Muhammad? Kenal Muhammad? Lepas tu kata Mut'im, siapa yang tak kenal Muhammad? Orang yang paling mulia di Mekah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abu Bakar, beliau melamar Sayyidatina Aisyah. Maka apa reaksi Mut'im ketika itu? Mut'im tersenyum. Bukan terkejut tuan-tuan, dia bukan terkejut. Dia tersenyum. Bukan macam kita tuan-tuan, dasar orang tu, gitu kan. Tak ada tuan-tuan. Kita kalau kita mengamuk, bangun tuan-tuan, tak meja. Kau hajar, gitu kan. Kacau tunang orang. Tak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senyum tuan-tuan. Sebab apa? Sebab beliau merasakan yang lebih sesuai kepada Sayyidatina Aisyah itu adalah Muhammad. Nak menikah dengan Aisyah itu sepatutnya adalah orang Muslim juga. Bahkan Mut'im itu ketika itu belum lagi menjadi seorang yang Muslim. Maka tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Sayyidina Abu Bakar pun seorang Muslim. Anaknya pun begitu. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mut'im senyum.
Dan sebut kata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, macam mana menurut kamu hai Abu Bakar? Ya Mut'im. Maka kata Mut'im radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, kalau gitu batalkanlah pertunangan kita, pertunangan antara Aisyah dengan anak Mut'im. Mut'im itu anak dia lah yang bertunang sebenarnya, minta maaf. Jadi kita batalkanlah pertunangan anak kita, sebab sesungguhnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Mut'im, Muhammad itu lebih layak untuk Aisyah daripada anak saya. Jadi tuan-tuan, secara culture-nya, saya nak sebut pola fikir tadi. Aisyah itu memang sebenarnya radhiyallahu anha dah memang masa dia menikah waktu tu. Tapi kalau kita tengok, kita lihat daripada angle angle moden, angle zaman kita ni tuan-tuan, kita akan sebut dia bawah umur. Maka jangan cuba nak judge, jangan cuba nak memandang sejarah itu daripada segi angle Allahumma salli ala Muhammad, angle kemodenan. Tak boleh tuan-tuan. Itu sesuatu yang agak tidak adil. Banyak lagi lah adegan-adegan sejarah yang kita belajar adalah tuan-tuan yang berkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berfikir. Fikir ni kita panggil filosofi lah. Kalau orang bilang, kalau ada orang cakap falsafah ni bukan Islam, maka ketahuilah bahawa falsafah itu ada falsafah Islamiyah. Ada dua falsafah. Satu namanya falsafah Gharbiyah. Gharbiyah ni western lah, barat sikit, sekular. Tapi kalau Islam tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah kita membaca tafsir, maka kita memerlukan ilmu falsafah. Saya kalau baca Quran tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada tafsir dia tuan-tuan. Kalau tak pakai tafsir sebagai contoh, baca Quran beberapa ayat yang kita dah faham sebagai contoh begitu, kita akan macam subhanallah. Kita fikirlah tentang Quran tu, bayang hal luar biasa tentang kebesaran Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pernah saya cerita dulu, saya tak ingat saya cerita di mana. Saya pernah cerita yang Allah itu dia pernah rasa tak selesa. Apa bukti yang Allah ni tak selesa? Ni cerita falsafah tuan-tuan. Falsafah. Kalau kita faham ayat sekadar literal begitu saja, kita takkan faham falsafah Allah itu sendiri. Apa bukti Allah tak selesa tuan-tuan? Buktinya tuan-tuan, sebelum ayat kisah Allah minta untuk perubahan kiblat, Allah ada mengatakan Raufur Rahim. Dirinya itu Rauf. Dirinya itu seolah-olah tak selesa. Wujud ke Allah tak selesa tuan-tuan? Wujud. Salah satunya tentang ayat tentang puasa. Allah itu tuan-tuan, dia rasa tak selesa sangat nak suruh kita puasa. Sampai nak suruh puasa satu perintah saja tuan-tuan. Tapi bahasa yang Allah guna dalam Quran itu, bahasanya seolah-olah kita panggil falsafah lah. Falsafah yang Allah guna itu seolah-olah memotivasikan kita. Sampai satu muka surat tuan-tuan. Padahal cerita buat puasa saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bacanya jangan jerit-jerit. Ya ayyuhalladzina, jangan tuan-tuan. Bezakan intonasi, bezakan pesan-pesan Allah. Tapi kalau kita baca dengan Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kan Nabi kan duk kata, bacalah Al-Quran dengan suara sedih, bukan dengan suara teriak ataupun suara jerit, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kadang-kadang ayatnya turun tu tak macam tak tegas lah. Semacam begitu-begitu saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perhatikan tuan-tuan kalimat. Allah tu rasa tak selesa sangat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, puasalah kamu. Tapi kata Allah tiba-tiba tuan-tuan, kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum. Macam yang telah kami wajibkan kepada orang yang sebelum kalian. Seolah-olah Allah nak cakap macam puasa. Tapi jangan risau. Sebab bukan kamu je yang aku suruh puasa. Dulu-dulu pun dah puasa dah. Tuan-tuan, dia macam kita lah tuan-tuan, kita jadi, kita panggil apa? Bukan CEO. Kita kalau dalam majlis tu kita sebagai apa kita panggil? Kita penyelaras ataupun kita sebagai pemerintah pun nama, saya tak ingat dah nama itu kan. Kita sebagai ketua sebagai contoh.
Dah tu kita bilang lah, kita harap, tolong angkat meja, yang ni tolong angkat ni, tolong ni, tolong ni. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang biasa kita cakap tuan-tuan? Tolong angkat meja sebab yang lain tu dah tolong tolong apa? Dah tolong kemaskan dapur. Tolong ni apa, LCD ni tolong matikan sebab yang lain tu tengah buat yang lain. Bahasa falsafah tu tuan-tuan. Maknanya apa? Bukan kita je disuruh, tapi yang lain pun macam tu. Rufah namanya. Tak enak, Allah tu rasa tak selesa sangat dengan kita untuk memerintahkan sesuatu. Tapi tuan-tuan, kita ini ringan, kita ini enak, kita panggil apa? Senang-senang je tuan-tuan. Kita senang-senang je tuduh Allah macam-macam. Allah dah adil. Allah apa lagi? Allah ni buat apa sesuka hati. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha sempurna. Wahai orang beriman, berpuasalah atau diwajibkan bagi kalian puasa, tapi bukan kalian. Bukan korang je yang kena puasa. Orang sebelum kamu pun kena puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini untuk kalian, bukan untuk saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Apa dia? Supaya kalian itu nanti bisa boleh Allahumma salli Muhammad, boleh jaga diri. Kan takwa itu namanya wiqayah. Boleh jaga diri. Puasa tu sampai tahap Allah pujuk, tak, puasa ni bukan untuk aku dah, untuk kau juga nanti. Allah pujuk sebab rasa macam serba salah. Tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud jaga diri tuan-tuan? Kan kata Nabi SAW, kalau orang bujang tu, kalau kalian dah kalian sanggup nikahlah. Tapi kalau dah tak sanggup, apa kita panggil? Bukan tak mahu, bukan tak nak. Dia tak sanggup. Tak sanggup tu maksudnya bahasa yang falsafahnya tu, bahasa terjemahnya tu tak sanggup lah. Bukan tak nak. Mungkin tak sanggup tu sebab tak ada harta, tak mampu, ataupun tak jumpa, ataupun dah jumpa tapi ada orang yang tak nak dan sebagainya. Tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sanggup, tak ada duit, tak ada calon, banyak calon tapi tak nak, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sanggup, gitulah bahasanya kan. Kalau tak sanggup berkahwin, bernikah, maka puasalah. Apa puasa ni tuan-tuan? Wiqayah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rasa macam kurang sedap nak minta orang puasa. Tapi akhirnya Allah puasa dengan pujuk sebegitu. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takwa tu jaga dirilah daripada hawa nafsu. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sampai situ ke selesai? Allah rasa tak selesa? Tak, tuan-tuan. Allah masih cakap lagi, tuan-tuan. Berapa hari, kenapa Allah tak bilang, tak cakap sahaja 29 hari ataupun 30 hari. Tapi Allah sebut apa, tuan-tuan? Ayyamam ma'dudah. Kenapa Allah tak sebut 1 bulan puasa terus? Kenapa, tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi satu angle, pandangan yang berbeza. Allah kata, ringan je puasa ni. Jangan takutlah, puasa ni ringan je. Cuma beberapa hari sahaja. Allah tak sebut berapa hari. Allah sebut beberapa hari. Kan Allah tak sebutlah terus, kena puasa sebulan puasa. Sahurnya satu Ramadan, bukanya 29 Ramadan. Tak macam tu, tuan-tuan. Allah itu tak sanggup. Maka Allah sampai cakap ayyamam ma'dudah. Belajar berpuasa berapa hari. Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Ni yang saya belajar di Al-Azhar. Jadi syukur. Bukan sombong, tuan-tuan. Kampus-kampus lain pun hebat-hebat belaka. Tapi sebab saya tak pernah rasa yang lain. Yang saya tahu cuma Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu belajarnya detail sangat. Maka perlu berfikir supaya kita boleh jadikan agama ni sebagai rahmat, sebagai solusi untuk kehidupan kita. Beza belajar Azhar dengan beberapa tempat yang lain ni, tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belajar di Al-Azhar ni, kita tak belajar sekadar fiqah saja. Kita fiqah tu produk, tuan-tuan. Fiqah ni nak keluarkan produk. Fiqah tu produk lah, suatu produk. Tapi Al-Azhar ni, dia buat mesin untuk keluarkan produk tu. Kalau berubah produk tu ada perlu kita untuk ubah, kita cuma update mesin saja. Tak perlu nak cari company lain dan sebagainya. Itu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya, tuan-tuan, yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, jangan tengok Allah itu macam kita tengok makhluk yang lain. Jangan banyak minta, jangan banyak minta, ataupun tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Jangan rasa tak selesa nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu sangat senang kalau kita minta dengan Allah. Sampai tahap Allah itu namakan Sayyidina Ibrahim tu, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Senang sangat, suka sangat Allah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai Allah beri gelaran pada dia apa? Awwah. Da'a maksudnya suka sangat berdoa sampai Allah suka sangat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang duk cakap Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi, apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang cakap saya ni tak takut dengan neraka sebagai contoh. Tuan-tuan, setan pun takut dengan neraka. Orang iblis ni dengan kita, siapa lagi garang? Iblis, tuan-tuan. Berani dia lawan Allah. Iblis tu paling apa kita panggil sombong, paling sombong. Tapi paling sombong pun masih takut dengan neraka. Tapi macam mana hebatnya sombongnya manusia, dia takkan boleh kalahkan iblis punya kesombongan. Begitu juga kesolehan. Kita tak mampu nak melawan kesolehan ataupun menandingi kesolehan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang paling suci itu adalah malaikat, tapi yang paling soleh. Beza suci dengan soleh. Beza suci dengan soleh. Sebab soleh ni dia boleh jadi ada kesalahan. Dia kena fikir ni, tuan-tuan. Orang soleh dia masih ada kesalahan. Kalau orang suci dia tak ada kesalahan. Tak ada manusia yang suci, cuma ada manusia yang ada cuma adalah manusia yang soleh. Nabi bukan suci, Nabi dia cuma maksum. Nabi tu maksum, dia terjaga. Dia ada kesalahan, tapi bukan dosa, sebab Nabi SAW tak buat dosa langsung. Tapi kesalahan beliau macam bermasam muka, beliau salah memutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang apa tu, surah Al-Anfal tu, salah, keliru, bukan keliru sebagai contoh. Allahumma salli ala Muhammad, memberikan janji kepada orang kafir untuk menjawab soalan orang kafir esok dan sebagainya, semuanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah beliau pernah, Nabi SAW pernah, isterinya pernah cemburu kan, balik daripada rumah Safiyah. Sayyidatuna Aisyah tanya, kenapa lama sangat dekat rumah Safiyah tu? Duduk buat apa? Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku minum madu. Maka Nabi dia kata, oi, beza sangat ke madu rumah Safiyah dengan rumah aku ni? Seolah begitulah kan. Maka Nabi bersumpah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takkan makan madu dah. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, kenapa kamu mengharamkan yang halal? Demi untuk menyenangkan isteri-isteri kamu dalam surah At-Tahrim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan syaitan itu, Allahumma salli ala Muhammad, iblis itu yang paling sombong. Syaitan itu adalah daripada minal jinnati wan nas, adalah daripada jin dan manusia. Sehingga kalau kita cakap saya tak takut dengan neraka, saya rasa macam suatu perkara yang sia-sia lah. Seolah-olah sia-sia Allah ciptakan neraka, tapi manusia dengan jin tak takut. Padahal banyak perintah fattaqun nar. Kan perintah fattaqun nar tu, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka tu dah disiapkan untuk neraka, takut. Neraka tu dah disiapkan untuk orang kafir, takut dengan neraka. Allah dah takutkan kita dengan neraka. Allah dah takutkan, Allah dah sebut dalam Al-Quran. Seolah, tapi kita macam tak takut. Seolah begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan rasa macam pelik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab penciptaan syurga dan neraka itu adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua saya nak sebut itu adalah bahagian yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut terakhir bukan 5 minit, tuan-tuan. Jangan hanya beramal dengan sebab takut neraka. Kita perlu beramal dengan lisan, perlu beramal dengan hati. Sebab apa solat 5 waktu? Sebab saya takut kena azab. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, kenapa tak nak sedekah? Sebab saya takut nanti. Kenapa nak sedekah? Sebab saya nak dapat pahala banyak. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solat sebab takut neraka dengan orang yang solat sebab cinta dengan Allah, boleh ke tak boleh? Boleh.
Jadi saya nak sebut salah satu pemikiran-pemikiran lah. Allah sebut apa dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hum darajat. Orang-orang beriman ni dia ada darjat-darjat dia. Ada orang yang sembahyang kerana takut neraka, ada orang yang sembahyang Allahumma salli ala Muhammad, dia dah mula takut dengan Allah. Dia ada imannya dah mula malu, lepas tu plus takut. Ada yang iman dia dah malu, kemudian dia tambah dengan berharap. Ada iman dia yang dah malu, tapi dia takut sambil berharapkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya manusia itu berwujud dengan darjat-darjat yang berbeza. Sampai Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqan, kemudian lahum darajat. Allah bilang mereka itu semua ada bertingkat-tingkat darjat mereka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bawa satu yang terakhir iaitulah tentang istighfar tadi. Fikir tuan-tuan, fikir tentang istighfar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan teman-teman yang dirahmati Allah. Bayangkan Allah itu sangat-sangat merindui kita. Kita cerita tadi, sifat Allah itu Allah rindu, Allah rasa bersalah. Macam-macam Allah ada sifat yang maha sempurna yang tak sama dengan kita lah. Keadaan itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Bayangkan kerinduan Allah itu akhirnya membawa suatu berita gembira sampai tahap Allah itu senyum terhadap hamba dia. Apa dia tuan-tuan? Dulu saya pernah cakap perkara ni tuan-tuan dengan kawan-kawan. Tahu tak Allah tu senyum kat kita. Kawan-kawan ni dia macam dia kata engkau ni sesuka hati je jika Allah senyum. Tuan-tuan, hadis yang sebut saya gila gitu tuan-tuan. Tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan memang ada banyak hadis yang menceritakan yang Allah itu memang senyum kepada kita. Tak ingat ke kita tentang hadis Safar tuan-tuan? Ketika mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naik ke atas kenderaannya. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di atas kenderaan, naik atas kenderaan sambil sebut Allahu Akbar. Duduk di atas kenderaan, kemudian sebut Alhamdulillah. Bila nak jalan dia sebut apa? Subhanalladzi sakhkhara lana. Kemudian dalam perjalanan itu dibaca apa tuan-tuan? Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik. Lalu lepas baca itu tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Ali tersenyum. Orang yang bawa unta ketika itu ataupun kudanya Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, duk lihat, duk tengok Ali ni kenapa senyum lepas baca doa. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, saya tengok Rasulullah juga senyum lepas baca doa-doa ni. Lalu akhirnya mereka berdua jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi kenapa Nabi senyum dengan bacaan itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca doa ini Allah tersenyum. Bila Allah tersenyum, kata ulama tuan-tuan dan Allah, ketika mana kita beristighfar. Sebab tu saya petik ayat tadi tu. May yadlim apa? Siapa yang menzalimi diri dia, summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, ketahuilah Allah itu Maha Pengampun. Sampai Allah dengar sahaja istighfar daripada seseorang hamba dia, Allah akan tersenyum. Jadi kalau kita tuan-tuan istighfar, kalau kita nak jadikan Allah itu tersenyum kepada kita, istighfar sahaja seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 kali istighfar meminta ampun. Cuma tuan-tuan, istighfar tersenyumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah senyumnya laisa kamitslihi syai' lah, bukan senyumnya macam kita tuan-tuan. Tak payah nak bayangkan macam mana senyumnya itu kepada kita. Cuma nak sebut Allah itu sangat bahagia apabila kita kembali untuk bertaubat kepada Allah. Seolah-olah bila kita sebut istighfar, semua kesalahan hilang dah. Allah senyum dah terus kepada kita, tak ada merajuk-rajuk dah. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kan emotional. Allah itu bahagia, ada marah, ada senang, ada rasa cinta, ada tersenyum, ada emotional. Emotionalnya cuma emotional tak sama macam kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan flat akhirnya tuan-tuan. Jangan flat dengan Allah. Jangan terlalu flat dengan Allah. Kita angkat takbir itu flat je tuan-tuan. Tegak je. Kan macam kita nak bagi kawan kita hadiah. Kita bagi kawan kita hadiah, dia cakap apa tuan-tuan? Terima kasih. Dia flat tuan. Kita pun jadi macam tak boleh nak berbual, tak boleh nak berinteraksi. Tuan-tuan, jangan flat dengan Allah. Jangan flat sangat dengan Allah. Cuba ledakkan perasaan kita, ekspresikan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah tu boleh balas senyum dia. Sampai Allah tu punya tak nak flat dengan kita tuan-tuan.
Allah kata Allah turun sepertiga malam. Sepertiga malam tu Allah turun kat kita. Tapi kita tuan-tuan dan mulakan Allah, dengar Allah turun sepertiga malam. Allah tak wajibkan pun, Allah turun dah ni, turun dah. Tapi Allah tak wajibkan kita datang. Akhirnya tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cuma mengharapkan kita datang. Cuma kita lah, daripada segi kita sebagai makhluk, sepatutnya kita ada rasa. Rasa apa? Rasa segan. Sebab Allah turun, kita tak datang. Sepertiga malam. Sebegitulah banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya istighfar itu tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang sisi yang berbeza, pandang sisi yang berbeza. Pandang dari segi falsafahnya dalam sesuatu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dapat semangat untuk kita kembali beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang kita dengar hari ini. Moga-moga kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Saya serah semula kepada pengurusi majlis. Terima kasih Ustaz. Boleh kita buka untuk soalan? Ada apa-apa soalan? Maaf. Ya, silakan. Nampaknya jelas Ustaz, tak ada soalan ya. Baik. Okay. Baiklah. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan Suratul Mulk beserta tadabbur sebentar tadi. Daripada perkongsian Al-Fadhil Ustaz tadi, dapatlah kita sama-sama mengambil beberapa untuk dibuat nota ya, di mana ayat daripada surah An-Nisa ayat 110 ini merupakan ayat motivasi daripada Allah supaya hamba-hambanya sentiasa bertaubat. Di mana Allah menyeru kepada hambanya yang telah berbuat kesalahan dan dosa supaya bertaubat. Kerana Allah akan memaafkan dosa-dosa hambanya, kerana Allah itu Maha Pengampun dan suka untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya. Yang keduanya, jadilah kita orang-orang yang berakal. Kerana orang-orang yang benar-benar berakal ialah orang yang mampu menghalang diri daripada berbuat dosa. Dan sentiasalah kita menjaga pendengaran kerana ia merupakan pintu masuk keburukan dan kebaikan kepada akal dan hati kita. Baiklah, semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah Al-Fadhil Ustaz sampaikan tadi dan menjadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Silakan Ustaz. Kita tangguh dengan kafaratul majlis wa suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya minta diri dulu, dah isyak. Terima kasih sekali lagi. Semoga memberi manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.